Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita sambung masih lagi dosa-dosa lisan pada tajuk dosa lisan terhadap orang lain. Kita terus pergi kepada bahagian yang lagi 3 tajuk ni, kita nak habiskan sikit ini. Okey, bahagian ke-7. Al-aladul khosim. Al-aladul khosim. Dosa lisan yang bahagian 7 hari ni, insya-Allah nama dia Al-aladul khosim. Yang ke-8 Al-madhu, dan yang ke-9 Al-mustab. Jadi antara dosa-dosa lisan kepada manusia iaitu berdebat di atas kebatilan. Al-aladul khosim ni, alat ni maknanya kebencian. Lebih kurang maknanya kebencian atau pemusuhan yang bermula daripada hasad dengki . Jadi bila bermula daripada itu dia ada dendam, benci dan sebagainya, dia sebut alad. Alad ni musuh besar. Aladun ni. Kemudian khosim ni maksudnya iaitu bermulanya niat dia untuk membantah. Jadi dia akan khosim ni jelma dengan lisan dan perbuatan dia. Aladul khosim disebut membantah dengan berdebat lah, dengan bantahan yang mengikut hawa nafsu dia. Iaitu dalam surah 2 satu ayat
Surah 2 ayat 204. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام Dan sebagian manusia ada orang yang dia ucapannya itu mengkagumkan engkau, menyebabkan kita orang yang mendengarnya merasa betul, kagumlah. Fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia ini, tentang kehidupan dunia. Maksudnya golongan yang dia cenderung ke hawa nafsu, dia akan ikut kata-kata ni, dia mudah terpedaya. Tapi golongan yang beriman ke akhirat, dia boleh tapis. Orang yang cenderung ikut hawa nafsu, tengok dia lebih pandang kepada mata zahir dia, melihat isi dunia ni, dia akan terpedaya dengan golongan ni. Dia mudah terpedaya dengan ucapan golongan ini, dengan penampilannya, dengan gaya ucapannya. Ni maksudnya wa yushhidullah, bahkan menguatkan dia lagi apa? Dia cakap ni semua, dia claim pula apa dia? Ini semua dia bersaksikan atas Allah, dia letakkan pada agama. Jadi dia cakap sebenarnya tak ada kaitan dengan agama pun, Allah tak perintahkan pun, tapi dia meletakkan menyandarkan apa yang diucapnya ke atas Allah, maknanya menyandarkan ke atas agama. Ini lebih parah. Ala ma fi qalbih, di atas ma fi qalbih, apa yang ada di dalam hatinya. Di ala ma fi qalbih ni bukannya dalam hati ni maknanya hati dia hakikatnya tidak mengaku dengan benar pun. Jadi wa huwa aladul khisam, sedangkan hal itu, dia ini benar-benar sebenarnya permusuhan yang cukup mendalam, permusuhan dia, dengan gaya bantahan dia. Baik, ini surah 2 ayat 204. Demikian juga manusia yang demikian ini Allah gambarkan juga dalam surah 63. Surah 63 ayat yang keempat. Ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة
khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum humul adu wal fahdhur qatalahumullah anna yufakun. Baik, tadi Allah sebutkan dalam ayat yang atas yang kita baca tadi, wa minan nasi may yu'jibuka qauluh. Ada sebagian manusia yang ucapan dia itu saja, ucapan dia telah menyebabkan manusia ni mudah terpengaruh, kagum dengan dia. Sedangkan apa yang dia ucap tu fil hayatid dunya, iaitu bagi ahli yang cenderung hawa nafsunya kepada dunia, itulah orang yang mudah kagum. Bagi orang beriman tidak. Mereka boleh menapis hal tersebut. Dan untuk mengukuhkan ucapan tadi dia kata apa? Ayat tadi disandarkan kepada Allah, kepada agamanya. Dalam ayat ini wa idza ra'aitahum, dan apabila engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum. Ni pula dari sudut apa? Tadi dari sudut ucapan. Yang ini dari sudut penampilan. Libasus syuhrah disebut. Libasus syuhrah. Ini pakaian yang macam ni memang mudah memperdayakan orang. Disebut libas syuhrah. Apa tu libas syuhrah? Libas ni pakaian, syuhrah kemasyhuran. Kemasyhuran maknanya apa yang menyebabkan orang dia akan tengok. Orang senang orang akan tengok macam mana yang boleh cepat pengaruh. Jadi dia akan pakai sesuai dengan itu. Tak kira dari sudut korporat ke, dari sudut adalah dia punya batas dia kan. Adalah benda-benda yang sesuai. Contoh kalau kita kerja dah memang kena pakai kemeja tu, itu bukanlah. Kadang-kadang dari sudut agama lebih buruk lagi. Libasus syuhrah ni. Dia pakai untuk apa? Menggambarkan dia ni ahli agama yang besar ke dan sebagainya. Tapi apa ucapan dia semuanya menyeleweng daripada agama. Ini lebih parah, ini lain bahaya. Ini ya. Ini masukkan dalam ayat ni. Demikian. Wa idza ra'aitahum, dan apabila engkau lihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum. Penampilan saja dah tengok. Wah, waraknya dan sebagainya. Jadi wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Apatah lagi bila mereka cakap, dia akan menyebab apa? Engkau merasa kagum dengan ucapannya. Jadi ka'annahum khusyubum musannadah. Hakikat sebenarnya mereka ini seolah-olah khusyubun. Khusyubun ni maksudnya kayu. Musannadah perkataan sanad. Kan? Sanad ni apa? Sandaran, rantaian. Jadi kayu yang dia kena bersandar kat mana-mana lah. Jadi kalau dia bersandar dekat tiang, kalau dia letak dekat depan tu jadilah tempat pijak. Kalau dia sandar kat atas ni jadilah alang, bumbung. Ikutlah, sebenarnya diikut saja apa kehendak manusia, hawa nafsu, bukan lagi kehendak Allah. Apa yang dia ucap sebenarnya bukan menurut, macam Nabi sebut apa? Wa ma yantiqu anil hawa. Bagi Nabi ni bukannya tidak pernah bercakap menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain baginda ni sallallahu alaihi wasallam, semua yang baginda ucapkan hanyalah menurut perintah Allah, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apatah lagi kita yang tidak ada jaminan apa-apa, lebih lagi kita kena jaga. Cakaplah menurut perintah Allah dan Rasul. Jadi hakikatnya mereka ni seperti kayu yang tersandar, bercakap menurut hawa nafsu, bercakap menurut majoriti. Sedangkan walaupun majoriti itu semuanya penuh dengan kesesatan, tapi mereka ikut situ. Jadi yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Ini gambaran kepada mereka pula sebut dalam ayat ni. Mereka sentiasa menyangka setiap sayhatin, teriakan itu semua ditujukan ke atas mereka. Jadi jiwa orang yang begini juga dia tersesa. Sebab dia tahu apa yang dia cakap tu salah.
Jadi apabila ada benda-benda yang macam berlawanan dengan kata-kata mereka ni, dia rasa macam ini semuanya ditujukan kepada dia. Sedangkan orang kata apa? Siapa makan cili terasa pedas. Itu. Jadi terseksa jiwa dia sebenarnya. Hakikatnya dia sendiri tahu dia berbohong dalam ucapannya. Jadi humul aduwu fahdharhum. Dalam ayat ini Allah menegaskan humul aduwu. Mereka adalah musuh. Maknanya menggambarkan betapa besarnya, betapa berbahayanya golongan yang begini. Humul adu fahdharhum, maka berhati-hatilah dengan mereka. Qatalahumullah, Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimanakah mereka boleh dipalingkan, diperdayakan. Baik, jadi ini satu kesalahan dengan manusia yang menjadi dosa besar dan diletak juga sebagai ini termasuk dalam golongan ciri-ciri munafik juga. Jadi yang ketujuh ni disebut al-aladul khosim ni, permusuhan yang perdebatan berdebat kita kata, tajuk ni kata berdebat di atas kebatilan kerana dia keras kepala tadi. Jadi dia tak mampu untuk melawan dengan hujah, dia buat apa? Dia akan gunakan ucapan yang lunak dan dia akan gunakan penampilan yang hebat untuk perdaya orang lain. Tapi hujah dia tak mampu untuk memperdaya orang-orang yang beriman. Okey. Dalam hadis, cuba tengok, Mah, buka hadis dia. Ni nota ni siapa yang baru ni? Ada, nanti saya bagilah. Baik. Kita baca dalam hadis ni, dalam Sahih Muslim, inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah ialah yang keras kepala. Aladul khasim ni sebenarnya keras kepala dalam keadaan dia berbantah. Jadi banyaklah berlaku di mana kalau kita ni, sebab tu kena elakkan lah. Kita dah salah tapi nak berdebat juga, nak betulkan apa? Kerana ego tadi. Ini termasuk dalam golongannya Allah paling benci. Baik. Kita terus kepada yang kedua, al-madhu. Al-madhu. Al-madhu ni puji berlebihan. Sebab tu dia tak sebut, kalau kita puji Allah kita sebut alhamdulillah. Itu ada al-madhu wasyukru, ada dua. Satu puji yang memang layak untuk Allah lah, tak kisahlah berlebihan pun, memang patut pun berlebihan. Dan asyukru, bersyukur pula, terima kasih pula kepada Allah. Itu alhamdulillah. Tapi disebut al-madhu ni satu saja. Puji apa? Bodek dia sebut. Itu al-madah. Madah ni. Jadi dalam kita baca dalam solat, kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Kan? Kita baca ucapan solat kita alhamdulillah. Baik, jadi dalam ucapan alhamdulillah dimula dengan alif lam, kan? Jadi alif lam ni fungsi dia disebut lil istighraq. Maksud istighraq ni maksudnya karam, tenggelam atau tenggelam. Karam atau tenggelam, yang menunjukkan semua ucapan sebab tu ada makna segala. Siapa? Semua makna hamdu, semua segala makna pujian tenggelam dalam satu makna, iaitu semua untuk siapa?
Allah, tak ada lagi lain dah. Tak ada lagi layak untuk lain dah. Itu maksud fungsi alif lam. Sebab tu kita kata ada segala. Kenapa ada makna segala puji sedangkan sebab ada alif lam. Alif lam ni apa? Istighraq. Maknanya segala bentuk pujian dah tenggelam dalam ni. Hanya untuk ni diberi predikat dia lillah. Sebab itu dalam sini ada khabar kepada alhamdu, iaitu disebut wajib. Wajibun. Wajibun. Jadi alhamdu wajibun lillah. Segala pujian itu adalah wajib untuk siapa? Allah saja. Apa bentuk pujiannya? Bentuk pujiannya ada dua. Satu sebut pujian dalam keadaan al-madhu ni. Pujian yang madhu ni pujian tanpa jasa pun. Kita katalah, tapi tak boleh nak katalah Allah tak ada jasa kan. Memang selayaknya dipuji. Itu maksudnya. Tanpa ada apa-apa ni pun memang selayaknya dipuji. Dan yang kedua asyukru. Yang kedua syukur. Syukur ni pujian bila dapat satu nikmat. Dua jenis. Jadi dua-dua segala pujian ni semuanya untuk siapa? Semata-mata untuk Allah. Sebab tu dalam doa Nabi sebut bila kita dapat musibah, Nabi suruh doa apa? Alhamdulillah pertama. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah billazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Yang kedua, bila ditimpa musibah juga Nabi suruh juga sebut apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Tiada beza pun di antara musibah atau nikmat. Tetap Allah itu selayaknya untuk diletakkan segala pujian. Baik. Ya. Bi ni'matihi, dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Jadi bila kita perhatikan tadi, kita dah tahu dah apa dalam ayat ni, segala puji itu semua untuk Allah. Maka sekarang ni boleh tak puji manusia? Boleh tak puji manusia? Puji manusia Nabi sebut dalam hadis man la yashkurun nas la yashkurullah. Maksudnya terima kasih. Bukan puji macam ni. Madah ni tak boleh. Haram puji manusia macam tu. Puji manusia ni sebenarnya takluk dia balik kepada Allah juga. Sebenarnya. Itu saja. Bukan puji secara mutlak. Jadi puji mutlak madah ni lah. Bodek kepada dan syukur ni kerana menerima nikmat. Dua jenis. Maka bila letakkan yang ini tadi kepada makhluk, sebab itu jadi dosa besar. Jadi antara dosa lisan yang mudah kadang-kadang kita keluar di mulut manusia yang kita tak sedar adalah apa? Bila kita selalu lakukan al-madhu ni kepada manusia yang sepatutnya tak layak. Cumanya kita kena ikut Nabi sebut. Ini satu Nabi ajar. Dalam hadis tadilah. Apa Nabi sebut? Man la yashkuru nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak yashkuru, nampak? Kenapa disebut yashkuru tak yamdahu ke? Madhah kan, puji. Yashkuru sebab apa? Sebab bila manusia tu beri dia jasa,
Nabi suruh terima kasih lah. Terima kasih sekadar itu. Hakikatnya apa? Puji itu kembali kepada Allah. Allah yang dorongkan orang untuk bantu kita contoh. Jadi man la yashkurun nas la yashkurullah. Jadi tak salah untuk berterima kasih, puji. Baik dia ni. Tapi sekadar apa? Sekadar itu saja. Baik. Jadi dalam hadis, kita baca hadis ni besar sikit maaf dia. Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baca. Rajulan yusni ala rajulin wa yutrihi fi madhihi faqala ahlaktum au qata'tum zahara ar-rajul. Jadi Nabi SAW mendengar seorang lelaki puji seorang lelaki yang lain, lalu dia berlebihan dalam pujiannya. Lalu baginda bersabda, engkau telah membinasakannya, atau engkau telah mematahkan punggungnya. Jadi dimasukkan dalam syarah ni, membinasakan dan mematahkan punggungnya antara lagi bila kita puji juga seorang itu berlebihan, menyebabkan apa? Hati dia berubah. Itu kena jaga juga. Menyebabkan akhirnya keikhlasan itu hilangnya tawaduk seseorang itu. Jadi kita telah menjauhkan dia daripada amal soleh, menjauhkan dia daripada kebaikan. Jadi yang menjauhkan daripada kebaikan ni sifat apa? Syaitan. Sebab tu makna syaitan ba'uda anil khair. Syaitan makna dia jauh daripada kebaikan. Jadi kita hilang keikhlasan seorang, boleh jadi hilang ataupun boleh jadi hilang dia punya rendahan diri di hati dia tadi, tujuan dia tadi. Sebab itu pujian ini dibenci oleh Nabi dan para sahabat. Tengok sampai macam mana dia orang buat nanti. Okey, dalam hadis yang lain. Jadi itu maksudnya engkau telah mematahkan punggungnya, engkau telah membinasakannya, iaitu merosakkan hati dia. Baik. Sebab tu bila kita dipuji, ada satu doa. Bila dipuji siapa ingat doa? Ada. Umar ingat doa mah? Doa bila dipuji apa? Allahumma, cuba kita baca doa ni. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'al li khairam mimma yaqulun. Nanti saya kongsilah. Ya Allah, jadikanlah Allahumma la tu'akhizni, ya Allah janganlah engkau seksa aku disebabkan pujiannya mereka tu. Ampunkanlah aku ma la ya'lamun, di atas apa yang mereka puji. Mereka salah puji saya, sebenarnya hakikatnya tak pun macam tu. Bagi orang yang menerima pujian tu. Kemudian waj'al li khairam mimma yaqulun, jadikanlah aku ini lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan di atas pujian tersebut. Nanti saya share doa ini. Namun dalam hadis yang seterusnya, cuba tengok Umar. Mana Umar? Bawah sikit Umar, nak baca hadis tu. Bawah sikit. Atas sikit, atas. Atas lagi. Okey, besarkan sikit yang ni. Kecil sangat. Okey. Kita baca idza ra'aitum al-maddahin fahthu fi wujuhihim at-turab. Jadi apabila kamu melihat orang-orang yang suka puji berlebihan ni, maka ambil pasir, lempar kat muka. Pernah berani buat? Lagi seronok kan? Jadi kalau kita, ini dalam Sahih Muslim bolehlah buat. Tapi orang tangan bergaduh pula kan? Maksudnya macam tu. Orang suka bodek ni lempar pasir kat muka. Begitulah sunat. Pada zaman
Nabi sallallahu alaihi wasallam ni zaman yang hebat. Mereka ni semua orang yang bertakwa. Jadi untungnya mereka sebab apa? Saling menjaga daripada terjauh daripada kebaikan kan. Mereka saling jaga. Itu sifat orang-orang yang bertakwa ni. Baik, dalam seterusnya yang terakhir disebut al-mustab. Kita habis dah ni lah kan. Lama dah. Berapa bulan dah kita berlisan. Berapa minggu lah. Jadi yang terakhir al-mustab. Al-mustab ni maksudnya mencela, menghina. Lebih kurang sama maknanya dengan al-lamzu ataupun sebut lumazah. Kan ada kan dalam surah apa? Surah Al-Lumazah, surah nombor 14 ayat 1. Lisan 13:10. 13:10 kan lama. Buka surah ni 104. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik. Jadi ayat ni dimulakan dengan celaan daripada Allah. Wailun. Wailun juga salah satu nama lembah dalam neraka, Wailun. Dan dari segi makna celaka. Doakan keburukan kepada orang tersebut. Jadi celakalah bagi setiap humazatil lumazah. Humazah, lumazah. Dua jenis. Jadi kalau dalam tafsir apa yang dimaksudkan humazah? Humazah mencela ataupun merendahkan seorang dengan perbuatan fizikal, pukul ke apa ke, humazah ni. Dan lumazah ni dengan lisan, menjatuhkan seorang dengan pukulan lisan. Itulah disebut lumazah. Jadi dalam ayat ini dimulakan dengan celaka. Betapa besarnya dosa orang-orang yang mencela ni, al-mustab ni. Dalam surah yang lain, dalam surah 49 Al-Hujurat, ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun.
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita pun dah maklum bila disebut dalam ayat-ayat dia ada ya ayyuhallazina kafaru ke ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Jadi ini ayat rahmat. Maknanya Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud, bila lihat ayat macam ni, ambillah perhatian bagi yang mengaku beriman. Kita lihat di sebaliknya apa? Maknanya menggambarkan, contohlah seorang ibu kan panggil anak dia, wahai anak-anakku. Jadi kalau dia anak ibu tu mesti disahut. Begitu juga ya ayyuhallazina amanu, kalau dia beriman mesti disahut. Apa Allah nak nyatakan, perintah apa yang Allah nak atau larangan apa yang Allah nak beritahu pada dia ni. Sebab itu mustahak untuk kita perhatikan ayat yang Allah nak nyatakan selepasnya. Ya Allah sebut la yaskhar qaumum, janganlah dia merendah-rendahkan ataupun mengolok-olokkan oleh satu kaum, min kaum, daripada satu kaum yang lain. Jadi secara umum kaumun ni maksudnya apa? Tak kira dia bangsa apa, tidak boleh dia merendahkan, memperolok-olokkan kaum yang lain. Asa an yakunu khairam minhum, boleh jadi yang diolok-olokkan itu mereka lebih baik daripada yang memperolok-olokkan tersebut. Satu asa an yakunu ni dia ada tiga. Ulama dia ada tiga sudut. Pertama, asa an yakun boleh jadi sedang mereka memperolok-olok tu hakikatnya kaum tu memang lebih baik daripada orang ni. Itu pertama. Kaum tu sememangnya lebih baik daripada dia. Contohnya orang tu ejek kawan ni kan, merendahkan, menyebabkan, menjatuhkan orang ni, hakikatnya sebenarnya di sisi Allah dia lebih baik. Itu pertama lah. Yang kedua, sedang kita ni cela, kita kata apa? Kamu ni malas, kan? Pula hakikatnya pada waktu tertentu sebenarnya orang tu lebih baik daripada dia. Kadang macam tu juga. Memang ketika tu mungkinlah dia hina, lebih rendah daripada orang ni. Tapi pada masa yang lain hakikatnya kamu pun sama macam dia. Faham tak? Dia kata orang ni malas ketika tu, kamu pun ketika lain malas juga. Tak ada pula orang cela kamu. Itu dari sudut kedua pula. Dan yang ketiga, kaum ni dihina kan? Sekarang memang dihina. Satu masa nanti Allah angkat dia lebih mulia daripada kamu. Itu juga. Itu dari tiga bentuk. Maksudnya janganlah kita cela. Sebab kita tak tahu bila masa pula nanti dia akan, Allah muliakan dia pula. Contoh kita tengok kaum mana yang kan di luar negara kita ke yang dihina dan sebagainya. Tidak sepatutnya kita melakukan hal demikian kalau kita beriman. Jadi wala nisa'um min nisa'in. Kemudian juga demikian juga kaum wanita terhadap wanita yang lain. Asa an yakunna khairam minhun, boleh jadi mereka juga lebih baik daripada mereka. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mengaibkan diri-diri kamu sendiri. Baik, jadi talmizu ni perkataan lumazah dan juga semakna dengan al-mustab ni, iaitu maksudnya mengaibkan. Janganlah kamu mengaibkan dengan lisan saudara-saudara, iaitu diri-diri kamu sendiri. Jadi diri kamu ni dalam hadis, saya tak bawa hadis ni kat sini, iaitu jangan seorang itu dicela ayah orang lain. Sebab apa? Bila dia cela ayah orang ni, kawan ni balas dengan cela ayah dia. Itulah maksudnya cela di sini. Sebab itu jangan mulakan. Jadi wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu menggelar dengan panggilan-panggilan yang buruk. Jadi ini tiga bentuk yang dimaksudkan menjatuhkan seseorang. Jadi alqab ni contohnya, alqab ni daripada perkataan laqab. Laqab ni maksudnya apa? Gelaran. Laqab. Jadi kita ada
Cara kita panggilan ni ada, pertama ismun, nama. Nama ni contohnya Ali. Yang kedua ada disebut kunyah. Kunyah ni contohnya Abu Bakrin ataupun Ummu Sulaim ke, ataupun dan seterusnya lah. Abu atau tu disebut kunyah. Dan yang ketiga laqab. Contohnya Al Faruq, Umar Al Faruq, itu nama laqab. Abu lah, ada Abu, kunyah lah. Al Faruq ataupun banyaklah kan. Kalau Asadullah kan, singa Allah, itu gelaran dia kan. Siapa? Hamzah contohnya. Ataupun disebut Saifullah. Siapa Saifullah ya? Maslul siapa? Pedang Allah yang terhunus. Khalid Al-Walid. Macam tu disebut gelaran-gelaran bagi ni 3 bentuk lah dalam bahasa Arab. Di sini pun dibubuk bisa tak ya? Ya. Bisa ismu. Kunyah dengan Nampak? kunyah tu nama yang dinisbah, nama dia contohnya Abu, ada Abu Ummu tu. Itulah. Ibnu kadang, Ibnu Mas'ud. Kan? Ibnu apa? Mas'ud. Ibnu Umar, anak kepada Umar. Ibnu Abbas. Jadi nama yang dia ada sandingkan dengan nama sesuatu lah. Nama ayahnya ke, nama anak dia ke. Contoh nama Umar Al-Khattab, dia sebut apa? Abu Hafs, sebab anaknya nama Hafsah. Nabi juga ada juga nama dia, apa dia? Abu Al-Qasim, sebab nama dia Qasim. Baik. Itu semua kunyah. Jadi gelaran-gelaran buruk ni, Tanah Bazu ni menggelar seorang dengan gelaran yang buruk, yang mana tidak disukai oleh individu tersebut. Kita cuba gelar juga kan. Jadi dia bukan tertakluk kepada individu saja, kelompok pun sama juga. Kita gelar satu kelompok yang kita benci, kita gelaran-gelaran ni. Jadi senang nak label ni, senang. Ya, orang dah tahu dah ini. Semuanya pun tambah lagi lah. Kan? Betul tak? Macam-macam lah golongan yang kita tak suka, dia ni akan letak terus gelaran buruk untuk dia. Tak kira siapa pun kita ni. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan dia, menghina dia. Jadi pertama, dia rendahkan je Yaskhar, kaum tu. Kedua, dia mula guna lisan dia, cela, mengaibkan. Dan yang ketiga, dia terus label. Label ni habis. Label lagilah cepat. Lebih besar lagi. Jadi ini semua adalah bi'salismu, nama-nama yang buruk. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Jadi seburuk-buruk panggilan adalah bentuk panggilan ni. Jadi orang-orang yang fasik yang buat benda ni, sesudah mengaku diri dia beriman. Dan hal ini perlulah diminta untuk taubat, sebab dia dosa yang besar, dia kena bertaubat. Wa man lam yatub, maka barang siapa yang tidak bertaubat, iaitu menyesali perbuatannya dan tidak akan ulang lagi, berazam tidak mahu ulangi dan memperbetulkan kesilapannya, fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tak mahu buat ni, maka merekalah orang-orang yang zalim. Baik. Sebab itu juga dalam hadis, buka apa hadis?
Atas. Okey, betul. Atas lagi. Adik, kita tengok yang pertama, mencaci maki al-mustabbani ma qala fa'ala badi ma lam ya'tadil mazlum. Jadi apabila ada dua orang ni, mustabba ni dua orang yang saling mencela, mestilah salah satu dia mulakan dulu, kan? Jadi apabila ada dua orang yang saling mencela, mencaci maki, maka dosa tersebut ditanggung oleh orang yang memulai cacian, selama orang yang dizalimi itu tidak melampaui batas, iaitu berlebih daripada makian. Jadi hak untuk orang yang dicaci, dia boleh caci orang balik dengan yang sama. Itu kira secara asal hukum yang dibolehkan macam itulah. Tapi lebih baik apa? Tak payah balas. Tapi lebih baik tu lebih bertakwa. Jadi contohnya dia maki orang ni apa? Awak hitam. Dia maki balik awak hitam. Tahu kalau dia maki kawan ni awak hitam, yang ni awak hitam-hitam. Orang yang tu lebih lagi, yang dia salah. Dosa yang kedua tu dia dah tanggung sendiri. Orang yang kedua yang maki lebih tu. Yang penting syarat dia apa? Dia tak maki lebih. Jadi makian yang dia maki tadi orang tadi, kan? Contohnya yang maki ni awak ni hitam, kemudian kawan tu balas awak hitam, dosa orang yang tu, makian tu kena dekat orang yang maki, yang mulakan makian. Dia tanggung. Orang tu tak ada apa-apa. Dia yang tanggung semuanya. Jadi dia dapat dua dosa. Dapat dua lah. Faham? Selagi mana orang yang maki ni tak lebih daripada makian orang yang pertama. Itu syarat dia. Macam tu. Orang yang balas. Orang yang balas. Baik. Seterusnya kita baca dalam hadis seterusnya, sibabul muslim fusukun. Jadi mencela muslim yang lain itu adalah fasik. Jadi yang paling dekat fasik ni antaranya, siapakah orang-orang yang fasik? Allah sebut dalam surah 9 ayat 67. 9 ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Jadi orang-orang yang munafik, lelaki dan perempuan, perangai mereka sama. Sebahagian mereka dari sebahagian lain sama saja perangainya. Ya'muruna bil munkar, mereka menyuruh kepada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka melarang, mencegah daripada kebaikan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka ni kerkut, menggenggam tangan mereka erat-erat, tak mahu menyumbang. Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah. Fanasiyahum, lalu Allah melupakan mereka. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi bila kita mencela, kita kena ingatlah supaya apa? Kita bimbang termasuk sifat-sifat munafik dalam jiwa kita, sebab tu kena elakkan. Jadi dia munafik ni juga ada bahagian-bahagian dia. Ada munafik yang besar, ada yang munafik yang kecil, ada bahagian lagi.
Munafik besar ni yang kekal dalam neraka, di bawah kerak neraka. Manakala yang kecil ni dia ada sifat-sifat munafik. Tapi kalau dia berlebihan, dia meneruskan sifat tu, dia jadi munafik yang hakiki, termasuklah nanti juga. Waliyahzubillah. Jadi mudah-mudahan dosa-dosa lisan ni kita, ya, munafik besar ni dia kepada iktikad. Dia memang musuh. Memang dia sengaja, dia memang jahat lah. Dia memang nak jatuhkan, dia benci Islam dan sebagainya. Munafik yang kecil ni munafik amali. Amali ni perbuatan dia. Tapi dia beriman dengan Allah ni. Cuma dia tak tahu, dia terpedaya dengan perbuatan. Dia rasa macam okey je. Dia menipu ke, dia berjanji, dia mungkiri ke. Itu semua dalam bentuk amal, perbuatan. Tapi dia termasuk juga dosa besar. Baik. Okay, tengok seterusnya mah. Hadis tadi. Bawa. Ini yang saya sebutkan tadi dalam hadis ni. Kita baca inna min akbaril kabairi ayyal anar rajul walidayh. Qil ya Rasulullah wa kaifa yal'anur rajul walidayh? Qal yasubbur rajul abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Jadi sesungguhnya daripada yang perkara yang paling besar daripada dosa-dosa yang besar adalah seorang yang melaknat kedua ibu bapanya sendiri. Lalu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana seseorang itu melaknat ibu bapanya sendiri? Macam mana? Iaitu Nabi menjawab, iaitu yasubbu ar-rajul, dia mencela abar rajul. Dia mencela seorang itu, iaitu mencela ayah seorang itu. Lalu fayasubbu abahu, lalu orang itu kembali mencela ayahnya dan mencela ibunya. Jadi inilah disebut wala talmizu anfusakum tu tadi. Janganlah kamu cela diri kamu sendiri. Iaitu kita cela orang lain lalu orang cela kita. Tak kisahlah, ini ayah contohnya. Sama juga cela anak, orang tu pun cela anak kita. Kelompok tu cela, orang tu pun balas cela kelompok kita. Itu semualah macam itulah yang berlaku kerosakan di antara manusia. Inilah bahana apa? Di lisan. Jadi habislah tajuk lisan. Jadi ingat, dosa lisan ada berapa bahagian? Ingat? Dosa lisan ada, ini satu bahagian, ni bahagian ke apa ni? Al-Nas, bahagian ketiga. Jadi kita dah belajar dosa lisan yang pertama kepada Allah, ke atas Allah. Jadi ni ada berapa bahagian kita bincang? Ingat tak? 8 kan? Ini 8 tajuk. Habis nak? Alhamdulillah. Yang kedua, dosa lisan apa? Diri sendiri. Ala an-nafs, ke atas diri sendiri. Ini juga ada 6 bahagian. Dan yang ketiga, yang ini ada 9 siri yang kita telah bincangkan. InsyaAllah pada minggu seterusnya kita bincangkan kesimpulan. Bagaimana pula kita nak jaga lisan? InsyaAllah tajuk yang akan datang, nota yang seterusnya. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Dan mudah-mudahan kita sama-sama menjagalah lisan kita. Yang mana kita dah terlanjur, kita istighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Dan juga nasihatilah rakan-rakan kita, sebutkan, sharelah benda yang kita telah sampaikan ini. Mudah-mudahan kita semua dapat kebaikan di sisi Allah. Dan Allah jaga kita juga, Allah jaga lisan kita itu utamanya. Kerana apa? Semua yang kita ucapkan ni akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dalam surah 50 surah Al-Qaf ayat yang ke-18, Allah berfirman,
ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun ucapan yang dilafazkan daripada mulut seseorang itu melainkan semuanya ada malaikat yang sentiasa mengawas dan mencatat segala ucapan tersebut. Apatah lagi perbuatan kita. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.